sesiapa sahaja pun yang membuat tugas dari Paduka Baginda Yang Tuan Agong pada ketika itu terpaksa berhadapan dengan situasi ini. Saya ingat lagi Tuanku cakap saya akan selesai ni sebaik mungkin. That statement tu muka depan semua paper. That is a powerful statement coming from a king. Even though kalau dia keluar negara ke ataupun balik Kuantan sekejap pun kat istana dia dah macam rasa sunyi dah. Untuk kita dengar suara dia. Menjalankan seadil-adilnya pemerintahan bagi Malaysia mengikut undang-undang dan perlembagaan negara. Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Bermula daripada 31 Januari 2019. Ketika itu Patik dan tuanku berangkat daripada Istana Abdul Aziz ke Kuala Lumpur. Kita tidak mengetahui apakah peristiwa ataupun senario yang bakal kita hadapi 5 tahun yang akan datang. Tetapi setelah 5 tahun bersama dengan tuanku di Istana Negara, Patik amat bersyukur negara telah pun dikurniakan seorang ketua negara yang penuh bistari, yang bijaksana, yang tangkas membuat keputusan, yang sentiasa menjiwai hati rakyat, yang sentiasa menyayangi rakyat sepanjang 5 tahun yang berlalu. Kebahaduri tuanku juga selalu berkongsi pendapat dan menerima pendapat sebelum membuat suatu keputusan. Kebahaduri tuanku pada kebiasaannya akan mendengar pandangan-pandangan, mendengar cadangan-cadangan yang sebelum beliau membuat keputusan. Ini termasuklah pandangan dan keputusan daripada semua pihak, sama ada ianya daripada Perdana Menteri, daripada Kabinet ataupun daripada pegawai-pegawai yang daripada Istana Negara.
tempoh pemerintahan Yang di-Pertuan Agong yang ke-16 ini agak unik. Unprecedented. Sekurang-kurangnya sepanjang 17 tahun saya berkhidmat tak pernah berlaku lagi, di mana satu keadaan berlaku kemelut politik sehingga mengakibatkan perubahan Perdana Menteri dan perubahan kerajaan sebanyak 4 kali. Jadi ini tak pernah berlaku. Cuma saya nampak baginda begitu tenang menghadapi krisis polemik yang berlaku ini. Dan satu ciri yang ada kepada Yang Tuan Agong ini, baginda sentiasa mengamalkan sifat musyawarah. Walaupun di dalam perlembagaan menyatakan bahawa kuasa-kuasa tertentu itu adalah merupakan kuasa Yang di-Pertuan Agong. Contohnya kuasa untuk melantik Perdana Menteri. Ya, dalam perlembagaan dinyatakan itu memang kuasa dan prerogatif Yang di-Pertuan Agong. Tetapi baginda sebagai seorang sosok yang begitu pentingkan sifat musyawarah, baginda berunding dengan duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja supaya keputusan yang dibuat itu telah pun mengambil kira pandangan daripada semua pihak. Kalau diikutkan, apabila bekas Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tun Mahathir letak jawatan secara mendadak, baginda tidak dimaklumkan. Jadi baginda terpaksa menitah untuk Tun Mahathir menghadap. Dalam sesi menghadap itu, yang anehnya, baginda telah meletakkan diri baginda selaku rakyat jelata, menyatakan kepada Tun. Dalam sesi bersama Tun Mahathir, apa yang dinyatakan dalam setengah-setengah artikel ataupun buku, ada kalanya tidak benar. Ada kalanya ada benda-benda yang tidak berlaku. Apa yang sebenarnya berlaku adalah apabila Tun Mahathir tidak mahu meneruskan tugasan selaku Perdana Menteri, Tuanku Agong telah meminta ataupun dalam erti kata yang lain merayu kepada Tun Mahathir supaya bersama-sama baginda untuk membawa Malaysia menerajui isu-isu semasa. Baginda selaku Ketua Negara Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong iaitu Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin bersama-sama hadir untuk berinteraksi dengan ketua-ketua ahli politik di Istana Negara. Apa yang dinyatakan oleh baginda berdua adalah kita tidak boleh memalukan Malaysia apabila setiap kali ada isu berlakunya lompat parti dan pertukaran Perdana Menteri. Kita tidak mampu membiarkan Malaysia menjadi bahan ketawa negara-negara lain. Itu adalah ungkapan yang dinyatakan oleh baginda berdua. Kalau kita ingat, ada beberapa kali pengamal media, reporters berkampung di luar Istana Negara. Masa tu political impasse, Tuanku berangkat turun, Tuanku tak kekok bila kena jolok. Right, and Tuanku tak kekok. In fact, Tuanku responded nicely. And saya ingat lagi Tuanku cakap saya akan selesai ni sebaik mungkin. The next day, that statement tu muka depan semua paper. That is a powerful statement coming from a king at ground zero. Ini adalah 5 tahun yang mana negara berhadapan dengan COVID. Ini juga adalah 5 tahun yang mana negara menyaksikan
pertukaran 4 orang Perdana Menteri dan 4 kerajaan. Sesiapa sahaja pun yang membuat tugas Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada ketika itu terpaksa berhadapan dengan situasi ini. Cumanya tuanku telah menghadapi, I would say, ujian-ujian ini dengan penuh berhemah, dengan hanya berpandukan kepada pengetahuan baginda dan juga berpandukan kepada perlembagaan. Baginda tidak membuat sesuatu yang di luar daripada kuasa-kuasa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, seperti mana yang ditetapkan dan yang dikehendaki oleh Perlembagaan Persekutuan. Cara pemikiran Yang di-Pertuan Agong ini is a combination of military background and also sports management background. Itu mendorong pemikiran baginda yang begitu berdisiplin, sentiasa mengutamakan semangat kerja berpasukan, mengutamakan camaraderie di dalam gerak kerja. Dan baginda sendiri pun sentiasa meletakkan diri baginda sebagai salah satu daripada pasukan. Dalam aspek perhubungan international relations Malaysia dan negara-negara luar, Kebawah Duli Tuanku telah mempunyai platform ataupun hubungan yang akrab dengan pemimpin-pemimpin negara yang lain, sama ada di peringkat regional, Timur Tengah, Eropah. Kebawah Duli Tuanku dapat membantu bukan saja dalam aspek ekonomi, tetapi membantu negara dalam keadaan-keadaan yang terdesak. Minat tuanku yang mendalam dalam fabrik ini, di mana tuanku 2-3 tahun kebelakangan ini telah mengadakan London Craft Week dan memartabatkan fabrik daripada aspek tenunan, daripada aspek fabrik yang keluaran tempatan dibawa untuk pengetahuan dunia. Saya merasakan bahawa apa yang dilaksanakan ataupun apa yang dibuat oleh Kebawah Duli Raja Pemasmur Agong adalah untuk memartabatkan industri tenunan negara di mata dunia. Apa yang kami buat dengan social media ni, kami bukan memaparkan acara-acara rasmi saja. Yang paling menarik sekali adalah benda-benda ataupun aktiviti-aktiviti yang contohnya tuanku berdua turun kenderaan rasmi tengok aksiden, singgah makan di kedai, nak minum teh tarik. Itu dari tuanku sendiri. Itu adalah kepribadian tuanku sendiri. Dia tak ada nak plan apa. So sama juga bila tuanku bermesra dengan rakyat. Kan rakyat sekarang dah tengok macam mana betapa mesranya tuanku dengan rakyat. Anak-anak kecil tuanku ambil dukung. Orang-orang tua tuanku bersembang. Ada tengah-tengah majlis tuanku bersila atas lantai bersama rakyat di dalam rumah. Itu bukannya dirancang, itu memang kepribadian tuanku, kemesraan tuanku dengan rakyat. Ada nama seorang pelayan ni, Asri. Semasa tuanku santap, tuanku ada tanya pada Asri, siapa lagi staf yang tak ada anak, yang tak ada dalam list saya ni. Kebetulan dia pula bagi tahu Chef Wafi tuanku. Dan esoknya tuanku ada turun dapur untuk masak, terus jumpa saya. Cakap, awak tak ada anak ke? Berapa tahun? Dia tanya semua. Terus dia kata nanti jumpa dengan dia punya sesulit tu ya, buat yang seterusnya punya tu. Alhamdulillah saya buat sekali tahun 2020 anak saya lahir. Perasaan tentunya happy
memang tak terkata lah, sebab kita menunggu 5 tahun dan macam-macam rawatan juga sebelum tu kita buat, tak pernah dapat. Tapi atas bantuan tuanku dengan izin Allah, dapat juga saya meniman cahaya mata, dan setelah lama menunggu, saya menjunjung kasih setinggi-tinggi pada Raja Suri Agong dan Tuanku Agong atas kurnia yang diberi pada saya. Cara paling terkesan bila tuanku sendiri menitahkan kepada saya, menginginkan saya mengerjakan haji dan umrah. Benda tu perkara yang paling saya tak boleh nak jangkakan. Ini pada tahun ni juga tuanku tiba-tiba je tuanku offer. Tuanku cakap, awak nak ikut saya pergi umrah tak dengan haji? Saya nak bawa awak. Macam itulah kata-kata yang dititahkan daripada tuanku Permaisuri, yang saya tak boleh lupakan lah sampai sehingga saya matilah agaknya. Saya terharu juga rasanya bila tuanku bagi kepercayaan pada saya untuk jahit sendiri samping-samping ke bawah duli dengan anak anda semua, tapi atas tunjuk ajar tuanku sendiri jugalah. Kalau musim nak raya ni, sama-sama turun buat biskut raya, tolong turun ke dapur tuanku, sama-sama lah buat. Dari situ pun dapat pengalaman dengan tuanku. Even tu kalau dia keluar negara ke ataupun balik Kuantan sekejap pun, kat istana dia dah macam rasa sunyi dah. Untuk kita dengar suara dia, bila kita kena marah dengan tuanku tu kan, dia macam kelakar lah bagi saya, macam mak marah anak. Kalau dia tak marah tu macam lagi kita rasa jauh dengan dia. Tapi bila kita kena marah satu hari tu, okey, kita tahu wujudnya kita dengan dia. Saya tidak menjangkakan Seri Paduka Baginda Tuanku akan merindui bersemayam di istana. Tetapi saya penuh yakin negara Malaysia dan rakyat yang akan merindui Seri Paduka Baginda Tuanku. Merindui melihat kalimat baginda turun daripada kereta, turun banji, tak kira pakai baju apa. Merindui tuanku solat Jumaat, mengenepikan protokol. That is the opposite. That is the opposite. Dan saya penuh yakin Malaysia akan merindui tuanku.